Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita ni Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, dalam bab Al-Faslus Thaminu fil Kibri. Bermula pasal yang ke-8 pada menyatakan kibir. Apa dia makna kibir? Iaitulah salah satu daripada penyakit batin. Kita hari ni, sekarang ni sedang belajar bagaimana nak mengubati penyakit batin. Penyakit zahir habis dah. Penyakit batin ni susah. Nak ubat dia bukan senang. Di hospital pakar pun tak jumpa cari ni. Tak jumpa cari penyakit ni. Laser tak boleh. Tak boleh suluh dengan laser, tak padat. Kita kena suluh dengan apa? Dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kibir, yakni membesarkan diri. Makna kibir itu apa dia? Penyakit dianya penyakit membesarkan diri. Membesarkan diri ni, besar ke diri ni orang panggil takabur. Penyakit takabur ni maka iaitu sebesar-besar penyakit. Penyakit takabur ni sebesar-besar penyakit. Dan maksiat yang di dalam hati yang dicela oleh syarak. Ya sallallahu salamah. Penyakit takabur ni kita rasa kita yang besar. Orang lain tu lekeh belaka. Penyakit sebesar-besar penyakit dan maksiat dalam hati yang dicela oleh syarak. Seperti firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Artinya, masuklah sekalian kamu, hei orang-orang yang kafir, akan pintu neraka. Jadi ayat Quran ni perintah kepada orang kafir biar masuk dalam neraka, hal keadaan kekal mereka itu dalamnya, wal iyazubillah. Neraka ni kekal dalam dia. Maka neraka itu sejahat-jahat tempat orang yang membesarkan diri mereka itu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah Taala selamatkan kita daripada rasa takbur, rasa besar diri. Kerana besar diri ni tempat duduk dia mana? Maswal mutakabbirin. Neraka ni tempat duduk orang-orang yang sombong, orang-orang yang besar diri. Dan firman Allah Taala, sebelum tu tanda dulu. Udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Surah Ghafir. Surah Ghafir ayat 76. Ghafir ayat 76. Dan firman Allah Taala, alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Ayat lainnya pula, artinya tidakkah dalam jahannam itu tempat bagi orang yang membesarkan diri. Mana mari ayat lain ini surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat 68. Tindak lagi, tambah lagi penjelasannya bahawa neraka jahannam ini tempat duduk orang-orang yang mutakabbirin, orang yang sombong, wal iyazubillah. Jadi kita jangan nyombong dengan orang. Kalau mari orang hina setara mana, orang uzur ko, orang apa ni mu'alaf mari pak kita, jangan kita nyombong diri. Kecek baik-baik. Tak si bagi derma tak apa, tapi jangan dicakap apa ni tak baik dengan orang. Tapi kalau mari kereta besar masuk, Allahu akbar. Duduk atas rumah tujuh tu lagi. Nak sambut ni. Itu sifat kita tu. Tengok orang bersama. Kalau mari basikal mari ruano dia tu. Mari ruano dia. Cuma mari hok. Kereta hebat sikit dan. Tak ada pakai baju sarutan tu. Pasal nak sambut orang ni. Itu sifat. Kita tak boleh beza manusia ni. Allah Ta'ala bagi setiap orang tak ada kelemahan, ada kebaikan dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min khardalin min kibrin. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min khardalin min kibrin, wal iyad. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Ya Allah, selamatlah kita. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ni tanda itu rawahu Muslim. Kita bagi tahu dah kaedahnya bagi kita orang awam ni, orang ngaji sikit-sikit ni, bila riwayat Bukhari dan Muslim jangan tanya sahih kata saya, pandai sekat tu dulu.
Kalau alim susah esok nak kaji Bukhari Muslim pula selol. Mana setakat lah ni bila sebut dalam Bukhari ataupun rawah Muslim, biar betul lah ada dalam kitab ni. Setengah orang tu pakai kata begitu ya, tak apa ni, tak rojok pun kitab tu lah, tak jadi. Imam Bukhari ada satu kitab lagi, nama dia Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad ni dia kumpul ada cerita beradat saja. Jadi dia tidak iltizam dengan sahih. Ada juga yang lemah dalam sanad dia. Tapi dalam kitab sahih dia tak sedut pertikan. Artinya tiada masuk akan syurga oleh seorang yang ada dalam hatinya itu setimbang semut yang kecil daripada biji sawi, daripada kibir. Ya Allah. Berat ke tak berat? Berat. Tiada masuk akan syurga oleh seorang yang ada di dalam hatinya itu setimbang semut yang kecil daripada biji sawi. Besar biji sawi ni berat mana kah? Tok atas neraca tak tahu tak gerak pun dia. Seberat tu pun dalam kibir ada besar ke diri ni, sombong ni, la yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Bukan kata tak boleh masuk paksa dah, dia tidak kafir, masuk tapi tak boleh masuk awal. Kalau masuk ke dia kepada orang nasallallahu salamah, ataupun masuk lepas pada diazab bagi barang tu berat lah. Hadis ini rawahu Muslim. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul jabbaruna almutakabbiruna yaumal qiyamati fi surati dzarri yata'uhumun nasu lihawaihim 'ala Allah azza wa jalla. Artinya dihimpunkan yuhsyarul jabbarun, akan segala orang-orang yang gagah, al-mutakabbirun, yang membesarkan akan diri, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fi surati dzarri, seperti rupa semut yang kecil. Orang-orang sombong megah atas dunia ni, pada hari kiamat nanti tu jadi kecil dia macam semut. Padahal memijak akan mereka itu oleh segala manusia, kerana sangat hina mereka itu pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyombong atas dunia ni, berjalan lenggok ke langit tak tengok bumi, sombong, hina orang. Orang ni pada hari kiamat nanti, dalam hadis ni kata apa? Dia akan jadi rupa dia tu kecil, dipijak oleh orang. Hina dalam pada masa tu. Atas dunia ni pun waktu segat tu ya hina, betul nyombong pun waktu ada jawatan. Dia pencet mari, tak ada siapa kelih. Jalan sorang-sorang, tak ada orang tegur. Tanda situ hadis ni rawahu Al-Bazzar. Hadis ni diriwayat oleh Al-Bazzar. Kata alul hadis, dan antaranya Al-Iraqi dan lainnya kata sanad dia hasan. Rawahu Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Mana sanad hasan tu? Bawah sikit darjat daripada sahih. Peringkat yang pertama hadis ni sahih. Peringkat yang kedua hasan. Dan yang hadis yang ketiga ni, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi mashyihi laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban. Man ta'azzama fi nafsihi, man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi mashyihi laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban. Artinya barang siapa merasa besar dalam dirinya, kita serah kita ni besar, dan ta'ajub ia dalam perjalanannya, berjalan melenggang jalan, angin nak jalan, nascaya mendapati ia akan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah taala itu sangat murka ia atas mereka itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjalan menyombong ni, masyi ta'azzama fi nafsi, besar diri dia, waqtala fi nafsi, jalan melenggang, jalan sombonglah, jalan itu megah. Laqiyallah wa huwa alaihi ghadban, bila jumpa Allah taala nanti, Allah taala murka kepada dia. Hadis ini rawahu Imam Ahmad, rawahu Imam Ahmad dan At-Tabarani dengan sanadnya yang sahih.
Ada sebagian ulama kata hasan, ada kata sahih. Jadi kita tulis sanad dia sahih. Maknanya boleh beramal dengan dia. Berat. Kalau hadis ni tak sahih boleh sahih. Mana hadis-hadis tentang takabur ni sahih belaka. Kalau tak sahih kita kata hadis dhaif tu. Ni nak kata apa? Nak tahu dia tak boleh. Syahdan. Bermula hakikat kibir. Hakikat takbur tu berapa dia? Hakikat takbur. Bahawa dilihat seorang akan dirinya itu terlebih tinggi. Ni kita takut. Kita serah kita ya tinggi sekali. Orang lain lekeh belaka. Dan terlebih besar dan terlebih mulia daripada orang yang lain daripadanya. Dan melihat ia akan orang yang lain itu hina daripadanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Banyaklah doa minta perlindungan Allah Taala. Dia kadang-kadang lagu mana kalau marilah dalam diri kita. Ya ada juga. Kita duk jalan dengan kereta, orang duk jalan kaki, mesti mari dalam hati kita Allah. Sedih dia tu jalan. Aku naik kereta dia jalan kaki. Mari juga perasaan pertama-tama naik kereta baru ke besar sikit pada orang lain. Jadi kalau mari terlintas lagu ni, kita tolak lalu. Auzubillahi minasyaitan. Ini permainan syaitan. Tapi kalau kita duk ngoyas ngerti, ngerti aku ya hak besar sini orang lain kecil belaka. Dia mari dalam diri manusia ni, kita bukan malaikat. Mari. Jadi mari jangan pergi terus. Jangan ikut area dia. Kerak lalu. Auzubillahi minasyaitan. Ini mainan syaitan dah. Mari nak gaduh. Jadi kita kerak lalu. Mana tengah kita berjalan berasa aku sorang pandai sini. Orang lain bodoh belaka. Jadi kita kerak lalu. Dan alamat kibir itu, alamat orang ni sombong ni, ada kalanya nyata pada lidahnya. Ini kita nak kenal. Apa dia alamat orang takbur, orang sombong? Nyata pada lidah. Seperti berkata ia, aku baik daripada si fulan dan aku mulia daripada si fulan. Akulah orang yang paling baik sekali. Orang lain tu tak jadi. Kata lagu tu lidah kata lagu tu menunjukkan orang itu takbur dah. Sombong. Dan seperti dan aku mulia daripada si fulan, seperti kata iblis laknatullahi alaihi yang dihikayatkan dalam Al-Quran Karim. Jadi ucapan lagu ni iblis kata dah dulu. Jadi siapa dia kata juga lagu ni, mana kita belajar dengan siapa? Belajar dengan iblis. Nauzubillah. Iblis kata bila? Waktu tu Allah SWT suruh dia hormat pada Adam. Iblis jawab apa? Yang dihikayatkan dalam Al-Quran Karim, ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Artinya aku terlebih baik daripadanya. Syaitan kata, iblis kata, yakni daripada Bani Adam alaihissalam. Engkau jadikan akan daku daripada api, dan engkau jadikan akan dia daripada tanah. Macam mana aku nak sujud pada tu Adam? Khalaqtani min nar, saya ni jadi daripada api. Api lebih kuat daripada tanah. Api boleh bakar tanah. Api boleh berlaku bagi pihak syaitan. Dia tak khabar juga tanah boleh mampu api. Tak? Kita ambil tanah tak ada api, mampu tak mampu? Mampu. Tengok tangan dia kecil tak khabar. Supaya kita juga bila tangan kita tak khabar tu, kita suruh orang lain kecil, kita besar. Orang lain tengok kita kecil juga, dia nampak. Jangan kita suruh orang besar. Ayat ini daripada surah Al-A'raf, ayat yang ke-12. Dan ada kala nyata pada kedudukan. Nyata pada lidah. Tadi tanda pada lidah, dia kata dengan lidah dia, aku baik sekali, orang lain tak boleh. So tanda. Ingatlah jangan dia kata lagu ni. Ada kalanya nyata pada kedudukan. Nyata pada kedudukan orang ni sombong macam mana? Ia meninggikan akan kedudukannya dan terdahulu tempat kedudukannya itu daripada orang yang banyak, orang ramai. Mana dia nak duduk tinggi-tinggi, orang lain dah belakang. Dan ada kalanya nyata pada ketika berbicara, nyata pada ketika bercakap dengan orang, seperti ia tiada mahulah perkataannya itu daripada perkataan orang, dan tiada ia mahu mengikut akan perkataan orang jika ada ia salah sekalipun. Ini orang tak kebul juga. Salah pun tak usah ngaku salah. Duk betul hak kita semacam. Orang lain tak kena. Orang lain tak cerdik. Ni tanda dia. Jadi tanda dia apa tadi? Sama ada dengan lidah kita kata, sama ada dengan kedudukan kita,
Sama ada ketika bercakap kita jatuh ke orang, itu dia panggil tanda-tanda kibir, tanda-tanda orang takabur. Na'udzubillah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam Bidayatul Hidayah. Nama kitab Bidayatul Hidayah, apa dia kata Imam Ghazali? Wal mutakabbiru huwallazi in wu'idha anifa wa in wa'adha annafa. Tanda betul-betul. Ini contoh tanda orang takabur tu, ni dia. Wal mutakabbiru huwallazi in wu'idha anifa wa in wa'adha annafa. Sedap dia bunyi sajak dia tu. Wa'idha anifa, wa'adha annafa. Sedap bahasa Arab. Sedap. Artinya, bermula orang yang mutakabbir itu, orang yang sombong itu, iaitu orang yang jika ditegur oleh orang lain maka ia marah. Kalau orang mari tegur dia, mengamuk lalu, merah je pergi tengok, merah je pergi tengok lalu, celak berarti mata kau orang. Pasal tu orang panggil ni ramai orang entelek daripada orang entelek. Orang entelek ni orang pandai, kita boleh bicara dengan dia. Kalau orang entelek ni dia tak boleh nak bicara, goyak tu pakai telek mata lalu kita, nak marah lalu, pakai tak bicara. Dia panggil orang apa tu? Entelek. Dia tidak entelek lagi tu. Jadi apabila jika orang ditegur oleh orang lain maka ia marah dan benci ia, dan jika ia menegur akan orang maka iaitu dengan keras perkataannya. Bila tegur orang keras, baikin lalu. Bila orang tegur dia panas, merah seperti telinga lalu. Keras perkataannya lagi suka menegur akan orang, dan tiada mahu ia ditegur oleh orang lain. Demikianlah adanya wal-iyazbillah. Jadi ini tanda-tanda takbur. Dan barang siapa melihat akan dirinya itu mulia daripada sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala, dan jika daripada binatang sekalipun, maka iaitu mutakabbir. Ni dalam sikit. Manakala kita kelih binatang pun kita suruh mulia kita tu, sombong dah. Ni orang panggil hok main dalam sikit lah. Pada hakikatnya kita dengan binatang tak boleh lari dah. Allah Ta'ala telah sebut dalam Quran dah, walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala telah mulia anak Adam. Jadi kalau kita kata anak Adam orang yang lebih baik daripada binatang, itu tidak menjadi kesalahan. Tapi nak ayatnya tawaduknya. Buat dia apa ni? Orang-orang yang nak suci hati dia dengan binatang, betul saya kata dia mulia. Pasal binatang tak berdosa. Binatang berdosa dia? Tak berdosa. Yang meleh dia memakai habis gitu, tutup fire dia. Kita manusia nak rasa kita hebat ni, fire kita tak tutup. Hak kita buat hari ni akan ditanya balik. Maknanya kira-kira masih berjalan. Tetapi sayugianya engkau ketahui bahawa kemuliaan itu iaitu bagi orang yang mulia kepada Allah Ta'ala pada negeri akhirat. Kemuliaan sebenarnya iaitulah orang yang mulia kepada Allah Ta'ala pada negeri akhirat, iaitu orang yang takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Artinya bahawasanya orang yang terlebih mulia daripada kamu pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala iaitu orang yang terlebih takut daripada kamu akan Allah. Kalau kita nak jadi orang mulia, gapo dia syarat dia? Banyak harta, besar rumah, ramai isteri contohlah. Dak. Inna akramakum indallahi atqakum. Tu yang buat syarat tu. Mu nak jadi orang mulia ni bukan orang yang paling bertakwa pada Allah Ta'ala, tu orang mulia. Sama ada dia sesak kau fakir ke, yang pentingnya dia takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau orang sesak takbur, lagi dahsyat. Orang dia di antara dosa besar Nabi kita sebutnya al-ahil al-mutakabbir. Orang sesak takbur, lagi dahsyat. Dia nak takbur ke apa? Dia sesak jalan kaki. Sombong juga. Tak ada sebab. Kalau orang kaya sombong, mana sabar dengan dia? Sebab dia kaya. Orang besar sombong, mana sabar dengan dia? Ni mu pakai hangit jalan kaki. Lepas heret nak putus. Sombong juga. Pedah ke apa? Ada pedah tak? Tapi jangan orang ni. Kadang-kadang orang sesak ni kita tegur dia marah selalu. Cara hau orang. Tidak cara hau. Dia nak suruh jadi baik. Tapi kalau orang sesak sombong, al-ahil mutakabbir, orang sesak sombong. Nabi kata ini orang dosa besar.
Dan lagi saya kiranya bahawa engkau i'tiqadkan bahawa dirimu itu hina daripada segala makhluk Allah. Kita anggap kita lah orang paling hina sekali. Mana kalau kita duduk ramai-ramai ni, akulah orang yang paling banyak dosa sekali, akulah orang yang paling jauh dengan Allah. Barulah kita nak bertaubat, barulah kita nak istighfar kepada Allah. Tapi kalau seramai-ramai ni aku hak standard kali, dok dalam kita ni maka tak ada rezeki apa. Dan hendaklah engkau lihat bahawa seorang itu terlebih mulia daripada kamu. Kita tengok orang lain lebih mulia daripada kita, barulah kita hormat kau ni. Maka jika engkau lihat akan kanak-kanak yang kecil, maka kata olehmu dalam hatimu bahawa kanak-kanak itu tiada ia berbuat maksiat akan Allah Ta'ala, dan aku bermaksiat akan Allah. Kita tengok budak kecil, mana mulia kita dengan dia. Dia tak buat maksiat, budak duk main gambar gitu. Jadi maka tiada syak bahawa kanak-kanak itu terlebih mulia daripada aku. Jadi kita boleh yakin bahawa budak ni lebih baik daripada aku, sebab dia tak ada dosa. Ada dosa budak-budak? Tak berdosa. Selagi tidak balik, tak berdosa. Tapi jangan buat benda-benda tak baik, denda-denda juga. Dan jika engkau lihat akan orang yang tua, dalam kitab kita tulis tuha. Ya, tulis tuha ke? Tawaf alik tuha dah. Bahasa dia tak apa. Yang pentingnya tuha tu maknanya tua. Orang lama lah ni. Lah ni tak boleh panggil tua dah, kena panggil warga mah pula. Pasal tu orang tua lah ni standard, tak boleh tegur dia. Tebal tegur dia, tegur mana kat orang mah ni. Jadi berasa mahal dia. Jadi kita tak apa kuat setuju panggil orang tua warga mah ni. Tak boleh. Kena panggil warga kubur ni, kubur ni. Baru dia khabar sikit. Ay mati dah pergi kubur dah dia tekuk ni dah. Panggil warga mah ni kau malah dia nak ibadat. Engkau orang mah dia mahal, tak boleh tegur. Kau marah orang tua lah gitu. Marah panggil warga kubur gitu. Kena kosek juga orang tua jaga-jaga dah. Dan jika engkau lihat akan orang yang tua daripadamu, kita tengok orang hari kita tengok budak, kita kata budak lebih mulia pada kita sebab dia tak ada dosa. Kalau kita lihat orang tua pula, maka engkau kata dalam hatimu bahawa orang itu berbuat ibadat akan Allah Subhanahu Wa Taala dahulu daripada aku. Kita kata orang ini lebih mulia pada kita, walaupun dia ni jahil, ilmu tak banyak pada kita, tapi dia telah menyembah Allah, dia telah sebut nama Allah dulu daripada kita. Betul tak? Kalau sudah main makan garai dulu lah, tak sohor waktu tu. Orang tua lah ni kalau kita tegur, dia kata hampa makan garai dulu pada ustaz. Kau makan garai sohor apa ni? Sohor makan garai. Kena darah tinggi tak makan garai dah. Hak masyhurnya kita naknya, aku dulu padamu lagi sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ngucap kena Tuhan dulu padamu. Barulah dia jadi orang mulia. Buat makan garai buat berapa? Maka tiada syak bahawa ia terlebih mulia daripada aku. Bila tengok orang tua, kita kata orang ni lebih dulu pada aku kena Tuhan, maka mesti dia lebih mulia pada aku. Barulah tak ada sombong kita. Orang mulia, orang tua, orang muda tak ada dosa. Orang tua banyak amalan, kita suruh kita cik. Ini cara dia nak royak, nak suruh kita ni tawaduk. Dan jika engkau lihat akan orang yang alim, maka engkau kata dalam hatimu bahawa orang itu telah diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang tiada diberikan akan daku. Tengok orang alim pula, kita kata Allah aku hina dia, tak ada ilmu aku tidak. Dan sampai kepada ilmu yang tiada aku ketahui akan dia, maka tiada syak bahawa mereka itu terlebih mulia daripada aku, betapa menyamai aku akan dia. Jadi bagaimana aku nak sama dengan dia? Aku ilmu pun tak ada, apa pun tak ada. Dan jika engkau lihat akan orang jahil, kita pilih orang jahil, macam mana kita nak kata orang jahil lebih mulia pada kita? Maka engkau kata olehmu dalam hatimu bahawa orang ini berbuat maksiat akan Allah Ta'ala dengan jahilnya. Ada semua hujah-hujah dia. Kita tengok orang jahil, kita kata orang ni buat maksiat, tapi dia jahil. Dan aku berbuat maksiat akan Allah Ta'ala dengan ilmuku. Lagi dahsyat. Orang ni jahil, buat maksiat, salah juga, tapi kesalahan dia lebih kecil daripada kita yang tahu kita buat maksiat. Lagi dahsyat. Tidak, benda ni halal, benda ni haram, buat juga. Mana berat tu? Tak usah kata kalau kita jalan salah jalan, polis tanya kau lalu kau ni, saya orang baru mari sini tak tahu jalan ni tak boleh lalu. Polis dia sama ke tak sama? Kalau polis ada mikir sikit, mahlah cik, kali lagi jangan lalu kau ni. Tapi kalau tahu dia kena hari-hari lalu kau ni, duk main no entry kau mau juga, sama terus lalu. Itu beza. Nah, ini kita kena kata orang ni jahil, buat maksiat dalam keadaan jahil dia. Aku buat maksiat dalam keadaan aku ada ilmu. Berat ke tak berat? Lagi dahsyat.
Tak ada mulia dah kitanya kalau gini kan. Maka tiada syak bahawa aku terlebih salah kepada Allah Ta'ala dan terlebih jahat, dan tiada diketahui dengan apa yang dimatikan aku akan daku, dan apa yang dimatikan akan dia. Ya Allah, lemah ke tak lemah kita kalau dia kenal lagu ni. Kalau kita dah mikir lagu ni, tak terlajak lagi tu. Maknanya kita boleh kata kalau orang ni tak juru sekali, kita tengok orang tak juru, kita tak pula satu stigma lain pula. Kita kata boleh jadi dia ni dia mati bertaubat. Aku ni hak juru ni tak tahu lagi mati dia taubat ke tidak. Takut kita. Takut. Dan tiada diketahui akan dengan apa yang dimatikan akan daku, dan apa yang dimatikan akan dia. Mati dalam keadaan mana. Dan barangkali ia taubat, maka diampunkan Allah Ta'ala dosanya, maka iaitu mati dalam kebajikan. Dan barangkali aku berbuat maksiat, maka mati aku dalam kejahatan, wal'iyazubillah. Boleh tak boleh kita mikir lagu ni? Boleh fikir lagu ni? Boleh. Kalau boleh kita mikir lagu ni, kita tak boleh hina orang dah lah. Sebabnya ada belakang hujah. Dengan orang budak ada hujah, dengan orang tua ada hujah, dengan orang jahil ada hujah, dengan orang alim lagi ada hujah. Kita nak hormat. Dengan orang kafir pula lagu mana? Dan jika engkau lihat akan orang kafir, pilih orang kafir pula, maka kata olehmu dalam hatimu bahawa orang ini tiada aku ketahui akan dia. Kita nak hina orang kafir ni, kita kata dalam hati kita mudah-mudahan ia masuk Islam. Boleh jadi di saat akhirnya masuk Islam, maka mati ia dalam Islam, maka dapat bahagia dan diampunkan Allah Ta'ala akan segala dosanya. Jadi orang kafir kok mana-mana kita kena kata dia kafir, tapi nak hina dia tak boleh. Jadi apa lagi sekarang ni di saat-saat akhir ni, masyarakat kita ni kalau berbeza pendapat, gagah dah. Hak ni kata lagu ni, hak ni kata lagu ni, balas dah. Kita bagi peluang lah. Masing-masing kita kata dia ni mungkin dia akan bertaubat, ataupun hujah dia lebih kuat pada hujah aku. Barulah kita ni akan berlembut dengan orang, kita akan terasa harmoni dalam suasana, kerana kita tidak takabur, tidak muliakan diri. Habislah kita bab al-fasl al-thani fil kibri. Kita masuk pula kepada al-babut tasi'u fil ujbi. Al-babut tasi' fil ujub. Bermula pasal yang ke-9 pada menyatakan ujub. Apa dia ujub dia? Adapun ujub, yakni hairan akan sesuatu yang dibangsakan akan dirinya. Mana orang panggil heran diri? Heran diri, bangga diri. Orang ni besar diri, orang ni heran diri pula. Maka iaitu dicela oleh syarak, lagi membinasakan ia akan ibadah. Heran diri ni cela oleh syarak, binasa ibadah. Firman Allah Ta'ala, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Surah At-Taubah ayat 25. At-Taubah ayat 25. Artinya pada hari perang Hunain. Kita cerita dah baru ni, dalam khutbah pun cerita 2 siri peperangan Hunain. Apa dia perang Hunain ni bila berlaku? Bila kau berlaku peperangan Hunain? Tanda sikit tepi kita tu baru ingat. Perang Hunain ini peperangan yang berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8 Hijrah, di antara orang kafir dari golongan Hawazin. Hawazin ini tengah jalan di antara Mekah dengan Taif tu. Dan Bani Thaqif daripada Taif dengan orang Islam. Sebab berlakunya kerana orang-orang kafir apabila mendengar rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan kota Mekah pada bulan Ramadan tahun yang ke-8, maka mereka pun menyekap perjalanan Rasulullah di tempat yang bernama Hunain, Wadi Hunain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabat-sahabat dan orang Islam yang berjumlah 12,000 orang. 12,000 orang bersama Rasulullah. Pada waktu itu mereka menganggap kita kuat sebab bilangan kita ramai. Ajabatkum kasratukum, kamu bangga, kamu rasa kuat kita dia tak kalah dah ni, ramai. Jangan kata lagi. Jadi wa yauma hunainin id ajabatkum. Dalam peperangan Hunain ketika kamu rasa bangga, rasa kagum, rasa hebat kerana kamu ramai, berpecah tentera Islam pada waktu itu. Rasulullah sendiri hampir-hampir dibunuh oleh puak kafir. Dalam peperangan Badar, Nabi kita sikit, bilangnya sikit, tapi bergantung pada Allah Ta'ala kuat dengan doanya, dengan munajatnya, menyebabkan orang Islam menang di dalam peperangan Badar.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun muhlikatun, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa i'jabul mar'i bi nafsihi." Thalathun muhlikatun. Syuhun muta', wa hawan muttaba', wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Artinya, 3 perkara yang membinasakan ibadat. Allahu Akbar. 3 perkara ni membinasakan ibadat. Membinasakan seorang manusia ni 3 sebab. Yang pertama, kikir yang diikut. Duk ikut ke kupik kita tu. Nak derma apa kupik? Nak buat kewajikan tak boleh. Duk saya ke duit. Saya punya saya duit akhirnya jadi hak siapa? Jadi siapa duit? Jadi hak orang juga. Yang keduanya, mengikut akan hawa nafsu, yakni mengikut akan segala yang disukai oleh nafsu, yang dicela oleh syarak. Tak kira ala haram kau berapa kau, asal kau nafsu dia nak, gilah. Dan yang ketiga, ta'ajub seorang akan diri mereka itu. Orang rasa heran ke diri, ni punah. Ingat ni, 3 perkara ni rusak. Hadis ini diriwayat oleh Al-Bazzar, At-Tabarani, Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Sanad dia hasan. Hadis ini diriwayat oleh Al-Bazzar, At-Tabarani dan Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman dengan sanad yang hasan, sebagaimana dalam Sahih Al-Jami'. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Ghazali kata berapa? Di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin, wa haqiqatul ujbi takabbarun yahsulu fil batini bi takhayyuli kamalin min ilmin aw amalin ma'a nisyani idafatihi ila Allah ta'ala wal amni min zawalihi, fa in kana khaifan ala zawalihi fa huwa ghairu mu'jibin, wa in kana yafrahu bi kaunihi ni'matan min Allah ta'ala fa huwa laysa bi'ujbin. Tengok. Cuba tengok kaedah yang disebut oleh Al-Ghazali, bagaimana kaedah nak mengetahui hakikat ujub. Gapo dia, siapa dia? Kau orang yang mengherankan diri dia. Orang yang bangga ke diri ni siapa? Jadi kalau kena penyakit ni, kita beki. Artinya, bermula hakikat ujub itu, heran ke diri ni, iaitu yang hasil dalam hati. Dalam hati kita. Dia ni terjadi di mana? Di dalam hati. Dengan sangkanya akan dirinya itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allahu Akbar. Dia lah orang sempurna. Dari segala ilmunya banyak, kita seorang pandai, orang lain tak erti berlaku. Ini ujub di mana? Atau amal, akulah amal banyak, orang lain tu amal sikit-sikit je. Serta lupa akan disandarkan yang demikian itu pada Allah Ta'ala. Tak sandar Tuhan. Dan serta sentosa daripada hilangnya. Apa maknanya? Dia yakin benda ni tak hilang, duduk tangan dia. Dia ada kekuatan, dia hebat. Itu makna serta sentosa. Wal amni min zawalihi. Dia rasa aman, tak akan hilang ilmu dia ni, kedudukan dia ni hebat sama, tak hilang. Maka jika ingat yang demikian itu, serta takut akan hilangnya, maka iaitu bukan ujub. Jadi kalau kita teringat lah, mari kita ingat molek ni ilmu ni tu yang beri kat aku, bukan dengan sebab aku hebat, Allah Ta'ala bagi ilmu pada. Jadi kita ingat ilmu ni boleh hilang bila-bila, ataupun kekayaan yang kita ada boleh hilang bila-bila. Kita ingat serah pada sandar kepada Allah SWT, maka ini dia kata bukan ujub. Dan jika ia suka dengan keadaan demikian itu, nikmat daripada Allah Ta'ala, maka iaitu tiada niat damai jika akan ujub. Kalau boleh ilmu, kita kata ini nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Jadi kita jangan bangga diri. Hilanglah ujub dia tu. Dari bila ada ilmu, kita mengajar, kita sebar ilmu kita, beri pada orang. Dan hasil daripada demikian itu, bahawa ujub itu membinasakan akan amal itu.
iaitu menilik seorang akan ilmunya atau amalnya yang dibangsakan kepada diri mereka itu, dan tiada diingat ia akan segala yang demikian itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiada takut ia akan hilangnya. Kalau kita tanya guano ni, cik ni kaya ni, saya kan pandai nego, kaya. Guano awak ni ilmu banyak ni, saya kan rajin ngaji. Mana tak sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala anugerah kepada saya hasil usaha kita. Jadi kita sebut sandar ke Tuhan dulu. Lepas tu kita suruh takut benda ni akan hilang. Tidak kata hak kita, memang hak kita, confirm. Jangan. Adapun barang siapa menilik akan ilmunya atau amalnya dan barang sebagainya daripada sifat yang kesempurnaan, iaitu nikmat Allah daripada Allah Ta'ala yang dijadikan kepadanya, padahal ia takut akan hilangnya, dan suka ia bahawa yang demikian itu nikmat daripada Allah Ta'ala atasnya, maka yang demikian itu tiada dinamakan ujub. Ini tak nama ujub, tidak dinamakan hera ke diri. Jadi kita kena baikilah. Kalau ada benda-benda tak kena tu baiki dulu. Al-faslul 'ashiru fir riya. Al-faslul 'ashiru fir riya. Bermula fasal yang ke-10 pada menyatakan riya. Kita nak masuk dalam bab riya pula ni. Adapun riya itu, maka iaitu dinamakan akan dia syirik yang khafi. Tulis itu. Syirik yang khafi maknanya syirik yang tersembunyi. Kalau syirik jali, syirik cara terang-terang nampak. Sembah berhala ko gapo-gapo nampak. Hak ni bahasa di dalam hati orang tak nampak ni. Kita riya wa amana sawi kelip, itu dia panggil syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Lagi ijma' segala ulama, mana sepakat segala ulama akan haramnya lagi dicela oleh syarak. Berat penyakit. Firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Surah apa ni? Surah apa weh? Tak lewat surah apa ni? Surah Al-Ma'un. Kena ingat nama-nama surah ada hafal dah tu. Pelajar-pelajar kita ni kena hafal surah-surah kecil, biar ingat nama-nama. Artinya, maka baik binasa bagi orang yang sembahyang yang lupa mereka itu daripada sembahyang mereka itu. Jadi binasalah orang yang sembahyang yang lupa mereka. Jangan baca sekerat ayat ni. Kalau kita baca fawailul lil musallin, celakalah bagi orang sembahyang. Tak sembahyang lah kita ni. Sebab sembahyang celaka, jangan baca sekerat. Kena baca habis ayat tu. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang sembahyang yang lupa mereka itu daripada sembahyang mereka itu. Lupa daripada sembahyang. Jadi ada ahli tafsir kata lupa sini maknanya orang sembahyang tapi dia lupa. Setengah-setengah sembahyang tak sembahyang pasal terlupa. Ataupun lupa daripada sembahyang. Sembahyang dia tu lalai, tidak ingat kepada Allah Subhanahu Taala. Daripada sembahyang mereka itu yang melihatkan mereka itu akan sembahyang mereka akan orang. Sembahyang nak suruh orang kelip. Sembahyang juga nak suruh orang tengok. Supaya dipuji oleh orang dan supaya dibesarkan oleh orang. Maknanya orang tengok orang sembahyang rajin ni, orang puji. Pasal itulah sembahyang sunat ni baik di mana? Afdal sembahyang sunat di rumah. Pasal rumah kita tu kalau kita sembahyang kita sorang ada. Paling tak ada pun orang tengok kita, isteri kita tengok. Nak nyuruh apa orang ada rumah kita. Sembahyang sorang-sorang di rumah tu lebih apa ni? Lebih afdal kerana lebih jauh daripada riya. Tapi kalau sembahyang di masjid ni nak suruh orang tengok kata, rajin dia tu sembahyang. Tapi sembahyang jemaah tak boleh. Orang kata rajin kena pergi masjid sebab itu tanggungjawab, itu fardu. Kena pergi sembahyang di masjid. Kamu ni kata kau nak pergi masjid tu. Takut orang kata riya lah pula. Lagu salah tafsir tu. Jangan ni salah tafsir kita ni. Ingat betul-betul. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qila wa ma hu?
Qala ar-riya yaqulu Allah azza wa jalla yawmal qiyamati lil mura'in idza jaza al-ibada bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'un fanzuru hal tajiduna 'indahumul jazaa nas'alullah as-salamah. Artinya bahawasanya yang terlebih takut barang yang aku takut. Mana Nabi kata benda yang aku paling takut sekali pada kamu ni, hei hang umat aku, iaitulah syirkul asghar, syirik yang kecil. Benda aku paling takut sekali pada kamu umat aku ni syirik. Sebab syirik besar, mu tahu dah, mu mengaji dah, syirik besar lagi semua tak peko ni syirik. Lah ni orang kita semua tak peko dah. Orang percaya ke tak bomo belah mana pula. Berat juga tu. Gi bomo, gi jumpa tukang nujum. Siapa dia kata siapa dia gi jumpa tukang nujum, tukang tilik, gi saja. Tak semaya, tak terima semaya 40 hari. Dia kata kita nak pergi saja ya. Man ata'ar arrafan aw kahinan. Siapa dia pergi jumpa tukang tilik, tok nujum, Allah Taala tak terima semaya 40 hari. Wa man saddaqa apa ni? Fasaddaqahu, kalau dia benar pula semati dia ayat tu. Dia kata sesungguh faqad kafara bima unzila ala Muhammad, orang ini telah kafir dengan apa yang diturun pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat ke tak berat? Itu syirik. Mainan-mainan lagi. Dia mengamak main-main kau pergi jumpa tukar-tukar nuju, tukar tilik. Jangan main. Setengah orang nak pergi Mekah, kita cari tukar nuju lagi. Amo nak turun hari Senin, 10 hari bulan ni. Nak turun pintu mana ni? Pintu dapur ke pintu tengah? Terjun turun, awak ni ikut tu orang. Turun kau tangga, lalu turun apa kau pintu belak-belak. Jadi hak Nabi takut ni dia. Yang aku takut atas kamu iaitu syirkul asghar, syirik yang kecil. Maka semua orang, sahabat-sahabat tanya, apa syirik yang asghar itu ya Rasulullah? Sahabat tanya lalu dia, hei Rasulullah, apa dia syirkul asghar? Syirik kecil itu apa benda? Sabdanya riya. Nabi kata syirik kecil itu iaitulah perbuatan riya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kena banyak doa kita, minta Allah Taala selamat pada kita. Lagi akan berfirman Allah Ta'ala pada hari kiamat, apabila dibalas akan segala hambanya dengan segala amal mereka itu. Pada hari Allah Ta'ala balas hamba dengan amal-amal dia, Tuhan berfirman pada hari dia kata apa? Pergi kamu kepada mereka itu, Gi cari orang yang nak menunjuk maya dia ke dia tu, iaitu mereka itu yang ada kamu lihatkan akan amal kamu akan dia. Mungkin dia yang cari orang yang nak nyoh dulu. Siapa dia? Nak pergi derma akak tinggi-tinggi, boh dah letung. Boh dah letung juga tapi akak tinggi. Tak. Tangi wis ria ni kepal masuk. Tangi 50 tak akak, boh dah letung. Tinggi sikit lah nak pergi. Baik. Tuhan kata mungkin tengok. Dia jumpa dengan orang yang muria dulu. Lihatkan akan amal kamu akan dia, maka kamu tilik adakah kamu dapat pada mereka itu pahala yang jadi balasan segala amal kamu. Mungkin kelih mu hak mu wi dulu, hak mu semaya dulu, hak mu derma dulu, ada pahala ke tidak? Jawab dia tak ada. Dan hadis ni sebut dah rawahu. Tanda situ hadis inna akhwafa ma akhafu alaikum ni hadis riwayat Imam Ahmad. Rawahu Ahmad wal Baihaqi dalam Asy-Syu'ab. Sanad dia nya sahih. Sanad dia sahih. Sahih Al-Jami' nombor 1555. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu amalan minhu bi miqdar dzarratin min riya. Artinya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada menerima Allah Taala akan amal yang di dalamnya sekadar semut yang kecil daripada riya wal iyaz billah. Dalam amalan kita ni sekadar besar semut ya, ada riya, Tuhan tak terima amalan dia. Tanda situ hadis ini kata Al-Iraqi lam ajiduhu hakaza. Hadis ini saya tidak tak jumpa dalam kitab hadis. Iraqi. Al-Iraqi ni ulama besar yang dia ambil sosok hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, dia takhrij.
Dia kata hadis ni aku tak jumpa lagu ni. Yang penting bagi kitanya tak hadis ni kalau tak boleh pakai apa. Hadis lain tadi sahih belakang dah. Hadis lain banyak hak sahihnya, kita ambil hak sahih sudahlah. Hak tak sahih tu biar dulu. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'idzu billah. Ista'idzu billah min jubbil hazan. Ista'idzu billahi min jubbil hazan. Qila wa ma hu? Gapo dia jubbil hazan ya Rasulullah? Sahabat-sahabat tanya lalu. Qala wadin fi jahannam u'idda lil qurra'il mura'in. Nasallallahu salamah. Artinya engkau minta peliharakan dengan Allah Taala daripada jubbil hazan. Mana meminta berlindung dengan Allah Taala daripada jubbil hazan. Gapo dia kat jubbil hazan? Nama comel. Comel nama dia. Pasal itulah jumpa ayat Quran jangan dia buat jadi nama anak belaka. Lo ni macam-macam nama anak ni. Ambil dalam Quran. Kadang-kadang makna tu gilas lain pun ada juga. Ada pun nama anak misqala dzarrah, ada. Gapo dia misqala dzarrah? Ada dalam Quran, kan terletak dalam Quran. Ada seorang ustaz dia cerita, dia kata orang tu mari tanya dia nak apa nama anak, lahma khinzir. Kata dia jumpa dalam Quran. Allahu akbar, kata ngerti kau ustaz ni, kalau ngerti dahsyat benarlah. Baca Quran jumpa lahma khinzir nak boboh juga. Misqala dzarrah. Tak kena nama dia pula. Baik. Jubbil hazan ni makna apa? Maka sembah sahabat bertanya, apa jubbil hazan itu ya Rasulullah? Gapo dia benar jubbil hazan? Jawab Rasulullah, maka sebenarnya iaitu sungai, satu lembah wadin, mana satu lembah di dalam neraka Jahannam, disediakan bagi qurra al-mura'in. Gapo dia qurra mura'in ini? Yakni disediakan bagi orang yang qari. Orang yang baca Quran yang ria, duk belagu Quran ni kan ria. Nak suruh orang puji dia. Quran ni waktu belagu dia tidak waktu amal. Yang berkehendak dipuji oleh orang akan bacaannya itu dan lagunya itu dan barang sebagainya, kerana yang demikian itu ria lagi haram. Allahu akbar. Berat-berat berlakunya kini. Ngaji Quran nak suruh orang puji, ria. Tanda situ hadis ista'izuni, tanda dia lafaznya dalam kitab, dalam Sunan At-Tirmizi dengan lafaz ta'awwazu billah. Jadi kalau orang cari dengan apa ni dalam fihris dia, kena cari ta'awwazu billah. Kalau cari ista'izu tak jumpa. Ta'awwazu billah min jubbil hazan. Kata Imam At-Tirmizi, hadza hadisun hasanun gharib. Hadza hadisun hasanun gharib. Kata ulama lain pula, hadis ini dhaif. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kita break sekali dulu. Panjang lagi tu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, haqiqatur riya'i talabul manzilati fi qulubin nas bil ibadati wa a'malil khair. Jadi kita akan sambung pada perbincangan kita minggu depan insya-Allah taala. Ada lagi? Ada soal lagi? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.